Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adikku sayang. Okey, hari ini kita akan bersambung satu topik yang terakhir dalam zaman air batu. Dia sampai penghujung. Okey, yang lepas kita telah belajar kesan perubahan zaman air batu, kan? Kali ini kita akan belajar kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okay, apakah kesan dia dalam Asia Tenggara? So, Asia Tenggara ni apa? Asia Tenggara ni adalah negara kita lah, dalam Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, sekitar di situ. Okey, kita buka buku teks. Kita buka buku teks macam biasa. Buka muka surat 38. Okey, kita akan masuk subtopik yang terakhir, iaitu 2.6 kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey, kita akan baca dekat bahagian sini. Perkembangan yang berlaku pada zaman air batu akhir memberikan kesan yang sama di Asia Tenggara. Dua kesan penting, iaitu apa? Apa kesan penting dia? Adalah kenaikan air laut. Okey, di mana? Di pentas. Okey, di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. So, berlaku juga perubahan paras air laut yang aktif pada bila? 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu. Maksud terlalu lama dah ia berlaku. Sejak tempoh tersebut, air laut telah naik antara 100 hingga 120 meter. Sebab tu laut makin lama makin dalam. Sebab kerana apa? Kerana kesan daripada zaman air batu ni. Apa menyebabkannya adalah kita punya suhu makin meningkat. Okey, kita baca perengan seterusnya. Ketika itu, pentas Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Kepulauan Sumatera, Jawa dan Borneo, semua itu berada di Indonesia, berada di atas pentas Sunda. Kawasan yang dihubungkan melalui daratan seluas berapa? 3.2 juta kilometer. Maksud terlampau luas. 3.2 juta memang terlampau luas. Yang menyatukan Burma, iaitu sekarang dikenali sebagai Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, di mana? Adalah Malaysia lah. Sekarang dikenali sebagai Malaysia, Borneo dan Singapura. Okay, tengok ni. Tengok ni. Peta ni menunjukkan rupa bentuk Asia Tenggara masa sebelum zaman Holocene. Okay, nampak tak? Tapi sekarang tengok ni. Kawasan tanah tinggi dan hijau tu adalah tanah daratan. Maksudnya ada gunung, ada tanah-tanah, apa semua tu kan, yang pada tahun 25,000 tahun dulu. Okey, kita baca bahagian ini. Okey, sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara merupakan kawasan tanah yang luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan. Gugusan tanah ini dikenali, gugusan ni maksudnya dekat sini. Gugusan dekat sini. Ni. Ini dah panggil gugusan. Nampak tak? Itu dipanggil gugusan. Okey. Gugusan tanah ini dikenali sebagai Petas Sunda. Petas Sunda merupakan tunjang kebenuan dekat sini. Tunjang kebenuan di Asia Tenggara. Keadaan ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fizikal dan hidupan yang hampir sama. Jadi manusia yang tinggal di rantau Asia, khususnya di pentas Sunda, berkongsi tamadun yang sama seperti kepercayaan, asal-usul, keturunan, bahasa, budaya dan masyarakat. Sebagai contoh, penduduk di Malaysia, Indonesia, selatan Thailand dan selatan Filipina berkongsi bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Okey, kalau awak pergi ke arah-arah Indonesia, sebahagian setengah tempat,
Dia menggunakan bahasa Melayu. Maksudnya dia sama dialek kita. Percakapan kita sama dengan bahasa Melayu. Ataupun selatan Thailand ataupun selatan Filipina. Dia menggunakan bahasa Melayu. Sebab apa? Dulu tak ada air laut. Tak ada laut kan. Jadi dia akan berjalan terus ke Petasundan. Ini dia merentas. Jadi sama je semua. Okay, kita buka muka surat sebelah. Okay, nampak kita baca kat sini. Kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holocene menyebabkan kejadiannya lah Sungai Tasik di ASEAN Tenggara. Sungai yang terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan laut. Antara sungai terbesar termasuklah Sungai Sunda Utara. Aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Jadi perkembang inilah mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. Okey, kalau awak perasan kan, pada sebelum ni tak ada kan, dekat bahagian sini kan sambung terus tak kalau awak perasan pada surat sebelah. Kan tanah hijau panjang semua kan. Tapi berlakunya orang kata perubahan zaman akhir batu pada zaman Holocene telah menyebabkan terputusnya laluan di sini sebab ada air laut. Sebab dulu dia tak ada sini, dia sambung macam ni. Disambung je gini. Disambung, ni semua disambung. Disambung je semua. Tapi sejak zaman Holocene ni dia telah orang kata apa? Telah memutuskan laluan ini. Jadi terpisahlah. Jadi mereka berpisah. Okay, kita baca bahagian sini. Okay, perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir, khususnya peringkat akhir zaman Holocene, memberikan kesan kepada bentuk fizikal dan hidupan di kawasan ini. Kawasan Asia Tenggara telah dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz besar dan sederhana. Asia Tenggara merupakan kawasan tumpuan mamalia kerana kawasan ini didiami oleh sebanyak 13% mamalia dunia. Walau bagaimanapun, beberapa binatang seperti sigadon iaitu gajah, Pashkuruto, henia ataupun dubuk yang bersaiz besar telah pupus. So sekarang ni adalah saiz-saiz generasi yang kecil. Okey, kita baca bahagian sini. Adik comel ni dia kata apa? Okey, pengetahuan tentang perubahan dan sebab berlaku zaman air batu membantu meningkatkan pemahaman kita tentang perkara yang berlaku kepada bumi dan hidupan. Hal ini dapat memupuk sikap kasih sayang alam sekitar kita dan memelihara bumi. So, kita akan buat cerna minda. Okey, nyatakan kesan kecairan air batu pada zaman akhir Holocene. Apakah kesan dia? Yes, kita dah belajar tadi kan. Okey, apa kesan dia? Cuba ingat balik. Okey, baru je belajar. Tak sampai 5 minit pun. Apa dia? Yes, orang yang pandai. Okey, dekat situ saja kita berakhir pada hari ini. Berakhirlah bab 2 dan kita akan bersambung kepada kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.